mengulangi sejarah kegemilangan bahasa Melayu dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengungkap ilmu dan bahasa antarabangsa abad ke-21. Bahasa merupakan milik mutlak sesuatu bangsa dan menjadi identiti kebangsaan serta lambang jati diri sesuatu bangsa. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Soal Rakyat. Hari ini sangat istimewa, jarang kita mulakan soal rakyat dengan pantun, tapi ada hasrat sebenarnya yang akan kami bawakan sepanjang sejam yang berikut ini berkenaan dengan kuasa bahasa. Kita bercakap soal bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Kalau kita imbau kembali dan hayati 7 wasiat Raja-Raja Melayu, perkara ke-6 menggagaskan kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Tidak hanya mahu melihat ia sebagai satu resolusi semata-mata, hari ini kita akan bersama dengan individu penting di sebalik kelestarian bahasa Melayu ketika ini. Tak lain tak bukan, yang bahagia Datuk Abang Salahuddin Abang Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih Saudara Malik. Ya, terima kasih juga kerana bersama dengan Soal Rakyat. Sihat Datuk Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Datuk, kita bercakap tentang bahasa Melayu kita, bahasa kesayangan kita, bahasa ibunda, bahasa nenek moyang kita. Kalau kita sebutkan hakikat yang tak dapat dinafikan, bahasa itu satu ciri penting sebuah peradaban. Kita bercakap juga tentang peradaban Melayu ini, alam Melayu ini telah pun dibuktikan oleh para sarjana. UNESCO juga telah mengiktiraf berbagai manuskrip Melayu lama. Pantun juga baru-baru ini diiktiraf sebagai budaya ataupun warisan budaya tidak ketara 2020. Itulah juga kita melihat juga Suratul Salatin, Hikayat Hantuah, bagaimana dia diiktiraf di peringkat antarabangsa juga. Ini kita lihat bahasa Melayu ini diiktiraf di peringkat yang tertinggi sebenarnya Datuk. Tapi dalam aspek ataupun pembentukan sebuah negara, bagaimana bahasa ini sememangnya asas dalam pembentukan yang kita boleh lihat dalam konteks hari ini Datuk? Okey, kalau kita lihat dari pernyataan saudara Malik tadi, memang bahasa Melayu ini sudah memainkan peranan yang sangat pentinglah dalam hidup kita. Alam Melayu ini dikenali disebabkan oleh bahasa Melayunya antaranya. Ya. Dan kalau kita lihat peranan ataupun kewujudan bahasa Melayu ini sejak ratusan tahun dahulu, ya. Apabila kita melihat sejarah, membaca sejarah, kita dapat melihat bagaimana pembinaan tamadun kita memang berasaskan kepada bahasa itu, ya. Kita dikenali sebagai wilayah untuk perniagaan pada waktu, misalnya zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu menjadi lingua franca, sehingga dinyatakan setiap yang nak berdagang, pedagang-pedagang antarabangsa yang singgah di Melaka itu untuk kegiatan ekspor import pada waktu itu, perlu menguasai bahasa Melayu. Ini yang dapat kita lihat peranan bahasa Melayu itu sebagai lingua franca dan juga kepada asas komunikasi untuk perdagangan sudah berlaku sekian lama. Itu satu perkara yang kita lihat dari sudut sejarah dah. Kalau kita lihat peranan bahasa Melayu sendiri di alam Melayu ini, Islam, kedatangan Islam ke dunia Melayu, dia tidak tersebar melalui bahasa Arab. Dakwah-dakwah yang dilakukan pada waktu itu semuanya menggunakan bahasa Melayu. Kebanyakannya menggunakan bahasa Melayu. Kitab-kitab kuning yang kita tahu dahulu, tempat mereka belajar di sekolah-sekolah pondok menggunakan bahasa Melayu. Ini di serata alam Melayu ini, bahasa Melayu ini telah memainkan satu peranan sebagai komunikasi, satu alat wadah untuk pembangunan bangsa itu sendiri. Maksudnya pembangunan masyarakat, pembangunan orang Melayu itu sendiri semuanya berteraskan bahasa Melayu itu. Dan kalau kita pergi lebih jauh, Saudara Malik, kita lihat bahasa Melayu telah dalam konsep moden sekarang ni, bahasa Melayu telah membuktikan peranannya sebagai bahasa yang telah membina negara bangsa yang berjaya pada hari ini. Sebab sejak kita melaksanakan dasar bahasa kebangsaan, sejak kita kerajaan memutuskan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah, kita telah lihat bagaimana sistem pendidikan kita dalam bahasa Melayu ini.
telah memberi satu sumbangan yang sangat besar dalam memandaikan anak bangsa kita. Semua yang lahir, termasuklah saudara Malik sendiri. Saya yakin saudara belajar di sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu. Adalah orang yang mungkin sebab keluarganya bertugas di luar negara, dia menerima pendidikan dalam bahasa lain. Tetapi kebanyakan daripada kita, teknokrat yang selalu saya sebut, pakar-pakar, jurutera, ahli-ahli perubatan, doktor-doktor di hospital, semuanya telah menerima pendidikan berasaskan bahasa pengantarnya itu bahasa Melayu. Selain daripada yang kita sebutkan tadi, peranannya, sumbangannya dalam menyebarkan agama Islam di dunia alam Melayu ini. Ya, ini antara contohnya lah yang peranan bahasa kita dalam pembinaan sebuah negara bangsa seperti sekarang ini. Dan saya yakin ketika Raja-Raja Melayu memutuskan untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu, semuanya telah pun melihat satu tempoh masa ataupun garis masa yang panjang apa yang boleh direncanakan bila meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita bercakap tentang kaitan kuasa dan juga kuasa dan bahasa ini, mungkin melalui pengalaman Datuk sendiri di BP yang memantau dan juga melestarikan bahasa buat masa ini Datuk melihat kaitan kuasa dan juga bahasa ini khususnya dari segenap aspek di waktu sekarang ini, Datuk. Sebenarnya dalam hidup kita ini bahasa memainkan peranan yang sangat sangat penting, sebab inilah asas kepada seperti yang saya sebut tadi tu, kita berkomunikasi, kita menyampaikan fikiran, kita berinteraksi, kita memperoleh ilmu. Semuanya itu berasaskan kepada pengetahuan yang antaranya yang kita peroleh melalui bahasa lah. Sebab itu kita perlu belajar, kita perlu menguasai bahasa. Misalnya kalau untuk menguasai satu ilmu, kita mesti memahami dan juga kita menguasai bahasa itu untuk kita memperoleh ilmu itu. Ya. Okey, dalam konteks negara kita, kalau kita lihat seperti saudara Malik nyatakan tadi, kita telah melihat apabila Raja-Raja Melayu meninggalkan wasiat itu, sebenarnya mereka, duli-duli yang Alhamdulillah Tuanku ataupun pemimpin-pemimpin Melayu pada waktu itu telah melihat pentingnya salah satu aspek ni bahasa ni. Sebab itu kalau kita lihat sejarah lagi, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka itu sendiri pada tahun 1956, setahun sebelum negara mencapai kemerdekaan. Maksudnya sewaktu kita merancang kemerdekaan, pemimpin-pemimpin kita telah melihat kepentingan ataupun kuasa bahasa Melayu ini. Satunya sudah tentulah mereka fikirkan tentang perpaduan. Yang keduanya, bagaimana ilmu itu dapat disampaikan kepada rakyat. Sebab di tanah Melayu ini memang dia akan gunakan bahasa Melayu lah, orang Melayu. Tanahnya pun namanya Tanah Melayu. Mereka berbahasa Melayu. Jadi untuk mempelajari semua ini, untuk mereka memahami semua ini, untuk kita mendidik mereka, sudah tentulah bahasa Melayu itu sangat penting. Sebab dapatan UNESCO pun seperti yang dinyatakan tadi itu, dapatan UNESCO, sebab baik kita mengajar seseorang mesti dalam bahasa ibundanya. Sebab itulah bahasa yang paling hampir, paling dekat dengannya, dan juga bahasa yang dia hidup di sekelilingnya, budaya itulah yang dia akan hadapi setiap hari. Jadi keputusan itu kita lihat sangat jelas. Maknanya apabila kita mencapai kemerdekaan, dalam perlembagaan persekutuan kita, dalam perlembagaan kita dinyatakan perkara 152 itu saya jelas bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Maksud kebangsaan ni salah satunya sebagai identiti kita lah. Untuk sebuah negara yang merdeka pada waktu itu dipikirkan mestilah kita ada identiti kita. Kita mesti ada bendera kita. Kita mesti ada lambang-lambang yang lain. Termasuklah bahasa ni adalah identiti kebangsaan sesebuah bangsa di dunia ini. Inilah yang dilakukan. Dan seperti juga yang telah saya sebutkan tadi, menyedari akan ikat ini, inilah Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan sebab mereka menyedari bahawa
bahasa Melayu itu mesti dikembangkan. Bahasa Melayu itu mesti terus berfungsi sebagai bahasa ilmu. Ya. Sebab itu Dewan Bahasa ditubuhkan. Antara fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memastikan perkembangan dan juga pembinaan bahasa Melayu itu terjaga. Dan ini telah kita lakukan hingga sekarang ini. Kita telah berjaya mewujudkan satu sistem berbahasa dari segi sama ada dari segi tata bahasanya, dari segi ejaannya, dari segi sebutannya, dari segi penciptaan istilahnya. Kita sudah ada satu sistem yang sangat mantap yang membolehkan kita menjadi bahasa Melayu ini sebagai memenuhi syarat sebagai bahasa ilmu. Ya, mungkin nanti cabaran ini nanti kita akan bincangkan kemudianlah. Baik. Tadi Datuk ada menyebutkan tentang pembentukan kata dan sebagainya. Kita akan sentuh selepas ini. Kita nak berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Baik, anda masih lagi bersama dalam Soal Rakyat. Kita masih lagi bincangkan tentang kuasa bahasa hari ini. Kita bersama dengan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Tadi kita dah menyentuh lebih lanjut di awal perbincangan tadi tentang latar belakang secara yang lebih umum tentang bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Tapi kita nak menjuruskan di segmen yang kedua ini, Datuk, bagaimana peranan yang boleh kita perincikan lagi tentang bahasa Melayu ini, peranan dalam urus tadbir negara di Malaysia ini, bagaimana, sejauh mana setakat ini. Adakah mencapai ataupun kata orang di pihak DBP sekali yang memantau penggunaan bahasa Melayu ini puas hati atau bagaimana dengan penggunaan bahasa Melayu kita di dalam aspek tadbir urus Malaysia ini? Kalau kita nak rasa puas hati, memang kita tak puas hatilah. Banyak teguran yang telah Dewan Bahasa lakukan. Seperti yang jelas dalam perlembagaan, seperti yang saya sebut tadi, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Maksudnya bahasa Melayu ini mesti wajib digunakan dalam urusan-urusan rasmi kerajaan. Apabila pegawai mesyuarat, menghantar surat, berucap di khalayak ramai, dan apa ni, dalam bidang pendidikan, wajib menggunakan bahasa Melayu. Itu yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Melalui kajian yang kita buat, kita ada membuat audit bahasa. Kita telah pun melaksanakan audit bahasa Melayu untuk melihat setakat mana agensi-agensi ataupun jabatan-jabatan kerajaan ini melaksanakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa rasmi negara. Penemuan yang kita buat dari segi taraf, ia berada dalam keadaan yang sangat baik. Hampir semua kementerian, jabatan dan juga agensi kerajaan ini mematuhi. Tak ada yang membantahlah. Walaupun ada sedikit sesini kadang-kadang dalam email apa ada bahasa Inggeris. Tapi kedudukan bahasa Melayu masih berada di tahap yang sangat memuaskan. Cuma dari segi mutu, kita lihat perlu ada peningkatan, perlu ada peningkatan dan perlu kita lakukan sesuatu terhadap mutu ni. Maksudnya kesalahan-kesalahan bahasa masih berlaku lah, sebab ini mungkin juga ada kaitan dengan perangai orang kita lah. Biasanya orang kita ni beranggapan kalau dia dah bercakap bahasa Melayu di rumah tak perlu belajar lagi bahasa dah. Nah, ini satu anggapan yang sangat salah lah. Sebab itu kalau kita lihat dalam keputusan perpiasaan, kita lihat ada pelajar Melayu yang kalah oleh pelajar-pelajar bukan Melayu, oleh rakan-rakan kita dari keturunan Cina, keturunan India. Sebab tanggapan itu tadi, kalau kita tak belajar memang agak payah. Sebab dari segi dialek dengan bahasa ni ada perbezaannya. Okey. Dari sudut image bahasa Melayu, bila menyentuh tentang peranan bahasa Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, kita lihat secara keseluruhannya, tempat awam kita memaparkan image kebangsaan itu. Kalau kita lihat papan-papan tanda yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan, kalau kita pergi dari Kuala Lumpur ke Sepang misalnya, ke lapangan terbang antarabangsa KLIA,
kita dapat lihat bahasa Melayu digunakan dengan baik, dengan memuaskanlah. Ada papan tandanya menggunakan bahasa Melayu. Sebab ini berlaku kerana ada keputusan kerajaan yang memutuskan supaya setiap papan iklan yang hendak diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan, dari segi bahasanya mesti mendapat pandangan Dewan Bahasa dan Pustaka dulu sebelum diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Saya nak buat teguran juga, ya, saya nak nyatakan secara terus terang ni. Kecenderungan orang-orang kita untuk menamakan bangunan, tempat yang baru dibuka. Saya baru nak tanya itu tadi tu. Yang baru dibuka dengan nama-nama dari bukan dari negara kita lah, mungkin dari Eropah. Ya. Bahasa Inggeris, kadang-kadang kita pun tak faham, dari Itali bahasa yang digunakan itu. Ini pun satu hal yang sangat merunsingkan kita, kerana katanya kalau dinamakan bangunan kondominium misalnya dengan nama Melayu, nilainya akan dia tidak bersifat komersial. Maksudnya tak tinggilah harganya. Jadi itu yang kita tengok, ada height nama tempat ni, Bangi Height. Ini bagi saya sangat mendukacitakan. Satunya, kita tidak menghormati yang kita sendiri putuskan dulu dalam perlembagaan kita. Dan yang keduanya, kita tidak bangga dengan imej kita sendiri. Ini satu lagi masalah besar. Ada peraturan khusus Datuk untuk mengekang perkara ini atau bagaimana? Dia sebenarnya tak ada. Dia peraturan itu ada pada pihak berkuasa tempatan. Mereka masing-masing ada undang-undang kecil tentang periklanan ni. Dewan Bahasa membantu. Ada pihak berkuasa tempatan yang melaksanakan, seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga beberapa majlis pembenaran kita yang memastikan benda ini berlaku. Tapi ada juga yang mengabaikannya. Yeah. Jadi inilah cabaran-cabaran yang kita hadapi. Dari segi kesombongan kita, saya kata kita sombong terhadap bahasa kita, kebanggaan kita terhadap bahasa kita kurang. Kemungkinannya disebabkan oleh kita rasa rendah diri, ya? Bila berbahasa Melayu ni, kalau kita namakan kedai kita kedai Maksu nasi lemak, dia macam tak berapa komersial lah, orang tak berapa suka. Kita nak juga kafe ataupun nasi lemak house misalnya, nak juga begitu. Inilah pemikiran-pemikiran yang juga dibawa kepada penggunaan bahasa ni. Tidak ada siapa yang boleh menafikan banyak sekali perkataan-perkataan kita yang indah, misalnya alam bestari, alam macam-macam yang kita lihat, yang cantik-cantik lah. Cuma kita malas untuk menerokai hal itu. Ini perlu kita tangani dari segi kebanggaan kita kepada bahasa kita. Dengan ada orang kata sebab kita jiwa kita masih lagi terjajah, selalu melihat orang putih ni sebagai insan yang sangat istimewa. Ini terbawa hingga sekarang ni. Orang kata bahasa Melayu ni tak ada nilai komersial. Siapa kata? Kawan kita yang menerbitkan filem-filem, kawan kita berbangsa Cina, David Teo, ni sahabat kita, ya, menerbitkan filem, menjadi jutawan. Filem-filem yang diterbitkannya dalam bahasa Melayu. Upin dan Ipin telah menerobos ke peringkat antarabangsa. Ejen Ali, umpamanya. Semua ini merupakan produk-produk. Datuk Seri Nurhaliza telah menjadi orang yang sangat berjaya sebab menyanyikan lagu Melayu. Siapa kata yang menyanyikan lagu Melayu ni tak boleh nak berjaya? Kita perhatikan, produk itu ada nilai komersial, ada nilai ekonomi, ya. Makanan yang jenama Melayu. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah kalau kita melihat bilangan penduduk dunia yang memahami ataupun yang boleh berbahasa Melayu yang berjumlah lebih 300 lebih juta. Di Malaysia, di Indonesia, di Selatan Thai, di Singapura dan beberapa tempat lain lagi. Kalau kita boleh memanfaatkan semua ini, ya, sikap kita terhadap bahasa Melayu itu akan berubah. Ini perkara yang sangat penting untuk kita lihat bersamalah. Sebab itulah kita perlu mengadakan perbincangan-perbincangan dengan
rakan-rakan kita di pihak industri itu. Baik, kalau dapat kita lihat daripada keseluruhan penjelasan Datuk tadi, banyak yang berkait dengan sikap, berkait dengan persepsi masyarakat dari kalangan pengguna bahasa itu sendiri, Datuk, kan? Baik, kita akan sambung selepas ini dengan kita nak menyentuh aspek pendidikan. Hangat juga kita nak sentuhkan selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Soal Rakyat. Masih lagi siaran selepas ini, teruskan bersama kami. Anda masih lagi bersama dalam Soal Rakyat. Kita masih lagi bincangkan tentang kuasa bahasa. Baik, tamu kita di studio masih lagi setia untuk jawabkan persoalan-persoalan kita. Baik, Datuk, kita nak balik tentang peranan bahasa dalam sektor pendidikan. Kita faham memang bahasa pengantar di sekolah rendah, baik sekolah menengah, adalah bahasa Melayu. Mungkin Datuk juga berpenjelaskan sejauh mana keberkesanannya ataupun silibus-silibus yang dibawakan, adakah benar nanti akan menjadikan penutur masa depan kita ni seorang penutur bahasa Melayu yang hebat, yang mutunya juga tinggi. Dan juga kita nak melihat bagaimana aspek pendidikan di peringkat pengajian tinggi ini. Terlalu banyak, ataupun kalau kita katakan di Malaysia ini, kita faham UKM yang betul-betul mengangkat bahasa Melayu dan banyak pendidikan dalam bahasa Melayu dibuat. Tapi di universiti lain, kita sedia maklum memang pendidikan dalam bahasa Inggeris. Jadi kita bimbang di masa hadapan ini bagaimana bahasa Melayu itu statusnya sebagai bahasa ilmu itu dapat kita jaga atau bagaimana, Datuk? Ya. Kalau kita lihat dari segi sejarah pendidikan, kita asalnya dulu sekolah kita ada dua inilah, ada aliran Melayu waktu itu, waktu sebelum kita merdeka dan awal-awal kemerdekaan kita, sekolah Melayu, dan satu lagi sekolah Inggeris. Sekolah Melayu pada itu cuma untuk mengajar pandai mengira, pandai apa, itu jelah tujuannya, dia nak jadi tukang, nak jadi nelayan, itulah konsepnya tu. Kepercayaan pada waktu itu. Selepas itu apabila kita melihat pentingnya demokrasi pendidikan ni, menyebar luas pendidikan ni, jadi bahasa yang paling digunakan dengan meluas pada waktu itu bahasa Melayu. Sebab itulah pejuang-pejuang bahasa pemimpin-pemimpin politik, ya. Kalau kita baca ni sangat menarik, macam mana perjuangan tuntutan terhadap kedudukan bahasa Melayu ni dalam bidang pendidikan, dalam bidang pentadbiran ni berlaku. Kalau tahun belum lahir lagi Saudara Malik tu, apabila pilihan raya tahun 59, tahun 60-an, isu bahasa ni menjadi isu politik yang sangat penting. Dijadikan modal politik. Siapa yang memperjuangkan bahasa Melayu pada waktu itu, dia akan jadi pahlawan lah. Maknanya dapat undi lebih lah bila berlaku pilihan raya tu. Jadi berlaku begitu. Jadi sistem pendidikan kita yang pengantar bahasa Inggeris beransur-ansur kita tukar ke menggunakan bahasa Melayu. Ini berlaku. Kita nak rakam penghargaan kepada Kementerian Pendidikan atas usaha ini. Guru-guru kita terlatih, dibimbing dengan baik dalam bahasa Melayu. Maktab-maktab perguruan kita ataupun IPG kita dilatih guru bakal guru dalam bahasa Melayu. Ini semua berjalan dengan sangat baik sehingga sekolah kebangsaan kita, walaupun kita tak nafikan ada sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, tapi bahasa Melayu, subjek bahasa Melayu itu tetap menjadi subjek teras dalam di SJKC dan juga di SJKT pada waktu sekarang dan juga pada dahululah. Jadi ini perubahan ini berlaku. Kita pilih bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Lepas tu universiti, antaranya Universiti Melaya, USM pada tahun-tahun 70-an 80-an tu, mereka menetapkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Di Jepun dan Korea, ataupun di negara Jerman, ataupun di China, mereka memperkukuh pembelajaran ataupun pengajaran dalam bahasa Inggeris, tetapi bahasa mereka, bahasa kebangsaan mereka tetap dijadikan sebagai keutamaan. Ini yang berlaku di Jepun dan di
di beberapa negara maju yang lain. Ini berlaku. Yang berlaku di tempat kita yang kita risau takut berlaku di sebaliknya. Kita disebabkan oleh kita terpengaruh dengan pandangan bahawa bahasa Inggerislah satu-satunya bahasa untuk maju. Ini akan menimbulkan pelbagai masalah. Bukan saja dari aspek bahasa tetapi juga dari aspek jati diri kita. Kita tidak percaya dengan keupayaan kita sendiri. Ini satu hal yang perlu kita lihatlah, kebanggaan kita sebagai satu bangsa disebabkan oleh kita tidak yakin kepada bahasa kita sendiri, juga menjejaskan cara kita berfikir, minda kita. Datuk, apa mungkin kekangannya kalau boleh yang Datuk nampak di pihak pengajian tinggi ini hingga bukan tidak membenarkan ataupun mensyaratkan penyelidikan-penyelidikan besar seperti tesis ataupun hasil penyelidikan Dr. Falsafahnya tidak mensyaratkan ataupun tidak membenarkan penyelidikan dibuat dalam bahasa Melayu hasil kerjanya, atau ada kekangan-kekangan tertentu atau bimbang hasilnya nanti tidak dipandang, atau bagaimana, Datuk? Saya tidak ialah mungkin ada orang tidak bersetuju dengan pandangan saya. Kalau kita lihat sekarang ni pun kajian-kajian yang dilakukan itu ke mana? Pernah dipersoalkan kajian-kajian yang kita lakukan di mana tempatnya, di mana telah dibuktikan kejayaannya itu. Banyak orang mempersoalkan kita buat kajian lepas tu kita simpan. Sedangkan kalau kita dapat melakukan kajian-kajian itu dalam bahasa kita, dapat kita sebarkan dan pemudahkan untuk rakyat, kemungkinan manfaatnya itu lebih besar. Lebih besar. Ini jangan pula salah anggap. Ada orang beranggapan ataupun ada tuduhan menyatakan Dewan Bahasa ni anti bahasa Inggeris. Tak. Kita tetap menyatakan keperluan untuk mempelajari pelbagai bahasa. Kita perlu belajar bahasa Mandarin sebab ekonomi dah semakin besar peranan Cina. Kita perlu belajar bahasa Inggeris, apatah lagi perlu belajar bahasa Arab, bahasa Tamil. Ini dilakukan juga oleh kementerian sekarang ni. Kementerian sekarang ni pun mendedahkan murid-murid ni dengan menggalakkan murid ni untuk menguasai pelbagai bahasa ni. Tetapi sekali lagi kita nyatakan belajar bahasa asing ni dia satu keperluan. Tetapi belajar dan juga menguasai dan juga mempertahankan bahasa kebangsaan ni satu kemestian. Itu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat di negara ini. Ini satu perkara yang sangat pentinglah. Dan kalau ini dapat kita lakukan, soal terjemahan, soal terjemahan yang pandai bahasa Inggeris ni dia boleh terjemahkan ilmu dalam bahasa Arab, bahasa Cina, semua itu ke dalam bahasa Melayu. Ini akan membantu kita lah. Dan juga murid-murid yang kita ajar di sekolah menggunakan bahasa kebangsaan, dia asasnya sudah kukuh. Maksudnya tidak ada siapa yang boleh menafikan kalau kita mengajar seseorang dalam bahasa yang dia fahami, yang bahasa memang budayanya, lingkungan hidupnya, dia faham padi ni daripada pucuknya, nama padi ni daripada hampa, daripada ni dia boleh sebut satu persatu dengan satu bahasa yang dia pun tak berapa tahu budayanya. Bahasa Inggeris snow pun dia tak tahu macam mana nak snow ni, dia tak tahu. Dia lebih tahu dengan lumpur, dengan apa ni. Dia lebih selesa untuk memperoleh ilmu dengan bahasa itu. Itu perkara yang sangat penting untuk kita lihat, untuk kita perhatikan. Dan kajian-kajian telah menunjukkan seperti yang dinyatakan oleh UNESCO ni, anak-anak kita lebih berkesan pembelajarannya jika dia menggunakan bahasa ibunda, bahasa yang dia faham. Ini satu perkara yang saya minta sangat kita lakukan. Dan juga di universiti, saya sangat berharap para intelektual kita, cendekiawan kita di universiti membantu dalam usaha kita mengangkat bahasa kita ni, meneruskan bahasa kita ni sebagai bahasa ilmu, bahasa ekonomi. Mereka tulislah buku, hasilkan karya yang boleh memandaikan bangsa kita. Kalau bahasa yang mereka gunakan tu agak tinggi,
gunakanlah bahasa yang mudah agar ilmu yang hendak mereka sampaikan itu sampai kepada masyarakat. Ini penting. Jangan kita buat sesuatu yang akhirnya tidak ke mana-mana disebabkan oleh kita rasa seronok, kita percaya ini kajian ni dalam bahasa Inggeris, dia akan tersebar tapi akhirnya tersimpan dan tak dimanfaatkan oleh rakyat. Ini pun jadi satu masalah juga. Jadi kita haraplah rakan-rakan kita di universiti yang profesional, bidang kedoktoran misalnya. Bidang kedoktoran pun kita sangat harap. Dewan Bahasa dan Pustaka ada projek untuk doktor ni sebenarnya. Kita terbitkan buku-buku tentang kesihatan, tentang penyakit kencing manis yang orang biasa boleh faham, bahasa macam mana nak merawatnya, macam mana nak mengelaknya. Ini hal ilmu-ilmu ini yang sangat penting. Jadi itulah maknanya persepsi kita, tindakan kita mesti berasaskan kajian. Ini kita mesti terbuka untuk itu. Baik, Datuk, kita nak beri lihat sekali lagi. Seperti kita sambung pula tentang keyakinan kita ataupun bagaimana persepsi kita generasi-generasi yang sekarang ini tentang penggunaan bahasa Melayu ini. Teruskan bersama Soal Rakyat kembali selepas ini. Anda masih lagi bersama dalam Soal Rakyat. Kita membincangkan tentang kuasa bahasa. Baik, Datuk. Saya tertarik dan teringat tentang satu ciapan oleh Permaisuri Agong kita, Raja Permaisuri Agong. Katanya saya tidak malu kalau tersilap dalam berbahasa Inggeris kerana itu bukan bahasa ibunda saya. Tapi saya malu kalau saya berbahasa Melayu tapi saya salah sebab itu adalah bahasa nenek moyang saya, katanya. Itu yang menarik perhatian saya. Tapi betul bila kita lihat anak-anak muda kini banyak bahasa-bahasa yang dicedok ataupun yang mereka lebih kerap jumpa di media sosial dan sebagainya. Ini mengakis ataupun mengurangkan Datuk sebutkan tadi mutu penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda. Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Perlu ditambah baik ataupun apa sebenarnya yang kita perlu lakukan untuk memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda? Kalau kita lihat secara umumnya, anak-anak muda kita masih masih meminati ataupun masih menghargai. Cuma kadang-kadang mereka agak terkesan bila beberapa keputusan kerajaan itu menyebabkan mereka agak ragu-ragu lah tentang PPSMI tadi, tentang penekanan kita terhadap bahasa Inggeris. Itu juga boleh mengelirukan ataupun boleh menimbulkan perasaan yang tidak keruan dekat kalangan anak muda. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat anak-anak muda ni merupakan satu golongan yang boleh kita harapkan untuk meneruskan perjuangan ni. Ini saya berani kata sebab kalau kita lihat dalam kajian, bahasa yang digunakan di internet, bahasa Melayu merupakan bahasa ke-6 yang paling popular di dunia. Kedudukan kita itu sangat kukuh tu. Kebanyakan Facebook, media sosial kita menggunakan bahasa Melayu. Ini menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat kita, termasuklah orang muda ni, masih baik. Cuma tadi itu perlu kita bantulah mereka. Maksudnya memang ada kerisauan-kerisauan kita. Contohnya apabila menggunakan media sosial, mereka akan menggunakan bahasa yang bahasa singkat, bahasa yang suka kita fahami. Tapi kita juga sebagai orang tak berapa muda macam saya ini yang remaja purba katanya, perlu faham juga sebab media sosial ni takkanlah mereka nak menulisnya dengan panjang. Kerisauan pendidik kadang-kadang apabila murid-murid ni atau golongan muda ni menggunakan bahasa yang bahasa apa kita sebut ni, bahasa media sosial sekarang ni, dia terbawa dalam penulisannya dalam kertas pemeriksaannya. Itu sebab biasalah kalau kita dah biasa ni, kadang-kadang kita terbawa-bawa dalam situasi yang rasmi. Jadi itu yang perlu kita jaga. Itu yang perlu kita jaga. Dan dalam konteks inilah kalau kita lihat yang kita lakukan, yang bahasa lakukan dalam media sosial Dewan,
Misalnya kita memperkenalkan pantun menggunakan media sosial yang menjawab pantun itu anak muda. Pantunnya pun pantun yang menarik. Ya, banyak sekali sekarang ni memang selalunya kalau DBP post pantun-pantun yang berkait dengan isu semasa memang akan dikongsi oleh ramai pengguna media sosial. Betul. Maksudnya tu anak-anak muda kita, siapa kata anak muda kita tidak boleh berbahasa dengan baik? Ya, itu satu contoh. Mereka bila saya baca pun saya senyum tengok. Balasan-balasan kepada pantun ni, jawapan-jawapannya, ucapan pantun ni menarik. Ya. Ya, dan seperti yang saya sebut tu, insya-Allah Dewan Bahasa dan Pustaka kita akan kumpul semua ni, kita akan terbitkan. Ini pantun hasil daripada kawan-kawan kita di media sosial. Ya, kita akan terbitkanlah insya-Allah. Jadi itu sedang Dewan Bahasa lakukan. Kita mendapat sokongan daripada kerajaan dengan peruntukan-peruntukan untuk kita melaksanakan pelbagai program. Kita ada sokongan daripada rakan-rakan kita di media. Kita ada sokongan daripada pemimpin-pemimpin politik. Kita ada sokongan daripada raja-raja Melayu. Saya nak beri contoh. Raja-raja Melayu sekarang ni sangat berminat untuk Duli Tuanku berminat untuk acara-acara intelektual ini. Saya beri contoh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, ya, sentiasa mengadakan wacana. Begitu juga kalau di Perlis, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis memberi fokus, memberi sokongan tuanku menggalakkan kegiatan-kegiatan intelektual ni, dan Dewan Bahasa dan Pustaka sangat terlibat. Tengku Temenggung Kelantan misalnya ada projek-projek khas yang saya sebut tadi di Perlis, ada wacana yang setiap tahun kita anjurkan, ada seminar yang tuanku sendiri sebagai penaungnya. Inilah sokongan-sokongan yang sangat kita harapkan dari Duli Tuanku, Raja-Raja Melayu, daripada pemimpin-pemimpin politik, daripada rakyat, daripada orang muda, semualah daripada media. Seperti TV3 hari ini menyokong usaha ini. Dan kalau semua pihak menyokong ni, saya sangat yakin bahasa kita akan bahasa Melayu kita akan terus bersemarak. Kita dah sebenarnya dah menghampiri ke penghujung, tapi ada satu soalan yang ramai dalam rakan-rakan juga pengguna media sosial juga bertanya. Setiap kali ada selain pada pantun yang selalu tular, istilah-istilah baru kalau diperkenalkan oleh Dewan Bahasa juga akan menjadi tular bila ketika mana pengguna semua nak mengadaptasi penggunaan. Sebagai contoh yang sebelum ni, ketika DBP memperkenalkan penggunaan suafoto, penggunaan berbagai lagi suri teladan, itu nampak macam satu perkara yang baru dan perlu diadaptasi oleh pengguna media pengguna bahasa dalam urusan seharian. Bagaimana agaknya proses itu berlangsung sehingga sebenarnya terbit istilah-istilah ini untuk kita gunakan dalam urusan harian? Bahasa kita ni dinamik, ya. Setiap bahasa ni itulah sifatnya. Jadi unsur-unsur meminjam kata, menyesuaikan perkataan dari bahasa lain ke bahasa Melayu, itu perkara biasa. Seperti bahasa Inggeris jugalah. Bahasa Inggeris kalau ikut kajiannya 60% daripada kosakata bahasa Inggeris itu merupakan kata-kata yang dipinjam daripada pelbagai bahasa. Daripada bahasa Arab misalnya banyak sekali kata-kata Arab untuk bidang perubatan, untuk bidang sains ni diterima digunakan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa kita pun banyak. Jadi ini yang berlaku. Tetapi apabila kita meminjam, seperti yang telah kita lakukan, kita ada panduannya. Sebab bahasa kita telah ada satu sistem yang sangat mantap lah. Ada panduan-panduan, ada formula bagaimana kita nak menyerap satu perkataan. Ada orang bertanya, kenapa eja ambulans mesti ada S? Kenapa bukan ambulan? Sebab ambulans tu tak ada orang Melayu ada ujungnya S, kan? Jadi disebabkan oleh kata pinjaman dan ada panduan-panduan, ada kaedahnya, jadi kita terima. Ini dari segi ilmu. Ini selalu kita lakukan dan kita hebahkan dalam media-media sosial kita. Seperti saudara Malik nyatakan tadi ini, nampaknya ini mendapat sambutan. Walaupun ada perkataan yang kita siarkan itu perkataan lama sebenarnya, perkataan, tetapi sebab jarang-jarang
digunakan oleh masyarakat. Jadi apabila Dewan Bahasa menyiarkannya semula, memperkenalkannya semula, orang merasa satu perkara yang baru. Satu perkara yang baru, satu perkara yang menarik lah, sebab nampaknya bahasa kita masih lagi ada di hati masyarakat. Dia suka. Jadi itu bagi kami di Dewan satu perkara yang membanggakan kami lah, yang sangat membanggakan kami lah. Dan dalam konteks itu kita terus. Dewan Bahasa pun menerbitkan kamus yang baru, Saudara Malik. Kita menerbitkan kamus baru, kamus terbesar dalam bahasa Melayu di dunia ni. Dia ada tulisan Jawi, ada sebutannya, panduan sebutan. Satu kamus yang lengkap yang telah Dewan Bahasa terbitkan. Jadi ini bolehlah, selain daripada rakan-rakan kita boleh mengakses laman sesawang Dewan. Di situ semua ada pantun, ada panduan bahasa, ada kamus dalam talian. Ini semua sedang kita usahakan, dan yang paling penting selepas ini Dewan Bahasa kita akan berusaha untuk digitalkan semua penerbitan Dewan dalam bentuk EPUB, dalam bentuk PDF, dan juga kita akan lakukan penerbitan digital interaktif. Ini untuk kita sahut cabaran-cabaran baru, dan kita harap masyarakat akan suka, masyarakat akan sokong usaha ini, sebab usaha ini demi kepentingan negara kita. Marilah sama-sama kita usahakan ini untuk negara kita. Sebab kita mesti bangga dengan bahasa kita. Seperti yang selalu kita sebut, bahasa jiwa bangsa. Tidak ada satu masyarakat di dunia ini, tidak ada satu bangsa di dunia ini yang memperlekehkan bahasa sendiri. Tak ada. Baik Datuk, 1 minit sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, apa agaknya menjelang ulang tahun ke-66 Dewan Bahasa dan Pustaka ini, apa agaknya harapan Datuk pada semua kita ini dalam mendaulatkan bahasa kebangsaan kita, Datuk? Kita mengharapkan sokongan. Dewan Bahasa dan Pustaka tidak mungkin mampu untuk menjayakan, untuk memastikan bahasa kita ini terus kukuh. Kita perlu sokongan semua rakan-rakan kita. Dan alhamdulillah kita lihat setakat ini banyak rakan kita yang terus menyokong kita, macam TV3 hari ini, macam media-media sentiasa mengajak sama Dewan Bahasa dan Pustaka, memaklumkan ataupun mengadakan perbincangan tentang isu-isu bahasa, dan kita terbuka dengan pandangan-pandangan masyarakat. Kita sentiasa mengadakan program Saudara Malik bersama masyarakat, dan di samping itu kita mendengar cadangan-cadangan, dan terutama sekali dari anak muda lah, macam yang saya sebutkan tadi. Sebab itu kita, Dewan Bahasa dan Pustaka, insya-Allah kita akan sentiasa meremajakan diri kita. Sentiasa akan meremajakan diri kita. Kita akan sentiasa menyesuaikan diri kita dengan keadaan semasa supaya kita akan sentiasa diterima. Dan untuk diterima ni kita mengharapkan sokongan daripada semua pihak yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Baik, yang bahagia Datuk Abang Salahuddin Abang Sukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih Datuk, 1 jam kita bersiaran, banyak sekali perkongsian dan juga ilmu-ilmu baru yang kita peroleh hari ini. Jadi kita mengharapkan apa yang dikongsikan tadi dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Peranan kita sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai penutur bahasa Melayu ini, sebagai kata orang yang berperanan dan menjadi tonggak dalam memartabatkan dan menjadikan bahasa Melayu terus sekali lagi diangkat sebagai bahasa antarabangsa yang diterima, dan tidak ada yang meragu-ragukan lagi untuk kita gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Saya Mir Abdul Malik Rayani, salam hormat dan assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri-siri yang lain Soal Rakyat. Assalamualaikum.